Baik ya, kita mulakan kita punya awal tahun persekolahan kita dengan teknik menjawab soalan geografi. Baik, boleh tengok paparan saya punya PowerPoint. Korang sila bagi respon. Boleh. Boleh cikgu. Boleh respon. Baik, harap dapat dengar suara saya pada pagi ini. Hari ini teknik menjawab geografi semester 1 dan juga ulangan semester 1 yang saya sampaikan adalah anjuran panitia geografi Kolej Tingkatan 6 Tapah. Jadi diharapkan semua pelajar yang ada di hadapan saya pada pagi ini dapat bersedia. Sila buat catatan, sila buat catatan apa-apa catatan penting yang perlu kamu gunakan semasa kamu berada di dalam dewan peperiksaan nanti. Okey, jadi apa yang kita nak tahu, fokus perbincangan kita pada pagi ini. Ya, jadi hasratnya pada program yang kita anjurkan pada pagi ini ialah kamu menguasai teknik menjawab agar pencapaian peperiksaan kamu adalah lebih baik daripada apa yang kamu perolehi sebelum ini ataupun apa yang telah dicapai oleh senior kamu sebelum ini. Jadi untuk kita mendapat pencapaian yang lebih baik, maksud saya pencapaian yang lebih baik kalau sebelum ni gagal, at least kamu boleh mencapai C. Ya, tak mustahil ya kalau sebelum ini kamu dapat F, bila kamu mengulang, kamu boleh dapat A dengan teknik yang betul. Ya, dengan teknik yang betul diharapkan pencapaian yang kamu perolehi akan jadi lebih baik. Kalau dapat cemerlang itu adalah satu bonus. Okey, jadi kita nak kenal pasti ya kelemahan-kelemahan pada ketika kamu menjawab soalan. Yang kedua, untuk kita mencapai objektif untuk pencapaian yang lebih baik, lebih cemerlang, jadi kita perlulah mengenali bentuk-bentuk soalan sebenar. Baik, jadi bila kita dah mengenali bentuk-bentuk soalan sebenar, maka kita lebih mudah untuk tackle soalan tersebut supaya jawapan yang kita bagi nanti tidak tersasar daripada apa yang sepatutnya kamu berikan. Dan yang ketiga, diharapkan apa yang saya sampaikan pada pagi ini, jadi ianya akan memberikan tips mudah untuk kamu menjawab soalan dengan lebih baik. Okey, jadi kita ni bukannya macam sebelum ini. Ya, semasa kamu berada di peringkat SPM, PT3 dan sebagainya. Bila pra-universiti, kematangan dalam menjawab soalan itu adalah sangat penting. Okey, baik. Ini adalah sebagai satu gambaran kepada pelajar-pelajar yang ada di hadapan saya. Ini adalah merupakan pencapaian geografi STPM bagi calon-calon peperiksaan 2021. Ya, iaitu senior kamu yang berada di upper SIG. Ya, manakala pelajar lower SIG adalah calon peperiksaan STPM 2022. Baik, ini adalah merupakan pencapaian mereka semasa semester 1 dan juga semester 2. Baik, jadi kita tengok ya, saya nak kamu lihat sendiri. Inilah nanti, tapi keputusan semester 1 dengan semester 2 pada kali ini adalah merupakan sejarah yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Biasanya ya, pelajar yang lulus semester 2 adalah melonjak lebih baik daripada pelajar semester 1. Pencapaian semester 1. Jadi saya harapkan hari itu bila semester 1 54.76%, jadi jangkaan sepatutnya pelajar-pelajar semester 2 yang ada di hadapan saya yang mengulang pada hari ini ya, ataupun yang tidak mengulang ya, semester 1 boleh melonjakkan pencapaian sekurang-kurangnya 70%. Jadi kenapa keadaan ini berlaku? Ini yang kamu kena muhasabah diri, refleksi diri, kenapa keadaan ini terjadi. Sepatutnya ya 54% dalam SEM 1, semester 2 sepatutnya berlaku lonjakan yang agak baik. Tetapi inilah adalah realiti yang patut saya terima, patut cikgu-cikgu geografi terima, dan kita perlu ada tindakan susulan supaya pencapaian ini boleh diperbaiki lagi. Ya, jadi kita ni selagi kita tak capai keputusan keseluruhan, peluang untuk kita memperbaiki kesilapan, kesalahan yang kita buat adalah masih lagi terbuka luas. Ya, ini adalah pengajaran kepada calon-calon semester 1. Jangan buat main-main dengan keputusan ataupun dengan pencapaian yang boleh kita jalankan. Okey, ada pelajar yang tak boleh masuk. Ya, okey.
Baik, ada dah pelajar boleh masuk? Sebab kita dah mula tadi kan? Baik, diharapkan pelajar guna ID Delima ataupun kalau ID Delima dia terus masuk. Dan juga kalau guna akaun biasa, saya kena admit dulu. Okey, baik. Jadi tak ada yang mohon untuk masuk. Jadi kita teruskan. Ya, jadi kalau ada yang mohon untuk masuk, diharapkan Cikgu Amnah boleh bersuara dekat depan ni. Ya. Baik, saya ada record. Ya, saya ada record untuk kita hari ini. Baik, boleh masuk tak yang lain-lain? Okey, baik ya, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Baik ya, kalau ada siapa yang nak masuk, sila maklumkan ya, sebab bila saya dah buka paparan, saya dah tak nampak dah siapa yang nak mohon untuk masuk. Okey. Jadi kita lihat di sini pencapaian pelajar. Sempat lagi yang lain-lain tu untuk masuk ya, sebab kita baru pada intro kita punya perbincangan pada pagi ini. Baik ya, jadi pencapaian geografi. Baik, semester 1 kita tengok lulus sebahagian 28.57 dan ramai. Semester 2 berada dalam lulus sebahagian. Lulus sebahagian ni maksudnya dia berada dalam kelompok C minus D plus D. Dan terdapat pelajar yang gagal ya dalam peperiksaan yang lepas ya. Kalau semester 2 ada 7 orang yang gagal dan sebahagian besar duduk dalam lulus sebahagian. Okey, ini dari segi kualiti dan kuantiti. Ya, ini dari segi kualiti dan kuantiti untuk gambaran pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan buat pertama kali. Baik, untuk semester 1 yang lepas ya, pelajar apa sih? Ya, senior kamu 3 orang dapat A. Ya, 3 orang dapat A, tapi semester 2 seorang dah hilang. Ya, yang hilang ni 3 orang yang dapat A ni ialah Tong, Divya dan juga Eng. Tapi semasa semester 2 Eng telah terkeluar daripada senarai A, dia dapat B minus. Jadi saya dapat kenal pasti kesilapan utama ya, kesalahan dalam memilih soalan dan memahami kehendak soalan itulah punca. Ya, kalau salah memahami kehendak soalan, salah dalam memilih soalan, memang kamu boleh kehilangan keseluruhan markah. Ya, jadi berhati-hatilah ya. Jadi A minus ada 2 orang tahun lepas, SEM 1, B plus ada 3, B ada 6, B minus ada 3, C plus. Okey, jadi kita lihat dekat sini GPMP saya tak masukkan. Ya, tahun ni JMP grade purata menurun daripada 2.02 something kepada 1 point lebih. Okey. Baik ya, jadi inilah dia pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti pelajar-pelajar tahun 2021. Diharapkan pada tahun ini dalam walau apa pun situasi yang kita alami, diharapkan kamu boleh melonjakkan pencapaian yang sedia ada. Manakala pelajar ulangan ya berusaha dengan lebih baik ya untuk capai keputusan yang lebih baik ya. Okey. Jadi apa yang kita perolehi ya, apa yang dapat kita lihat, dapat kita simpulkan kenapa pencapaian pelajar kita jatuh berhujung semasa di semester 2. Ya. Jadi kat sinilah kamu kena baiki potensi diri. Ya, apa yang saya dapat lihat ya untuk semester 2 yang lepas ya, dari segi sikap ya, malas ya. Ini yang terpaksa saya terus berterus terang di sini. Itulah yang kita nampak. Ya, situasi, jangan salahkan situasi pandemik ya, PDPR ya. Ini semua adalah datangnya daripada sikap kamu sendiri. Ya, sebab kalau malas ya, kita tak boleh nak buat apa. Ya, cikgu tak boleh nak kata apa. Ya, sebab itu adalah datang daripada sikap kamu sendiri. Jadi diharapkan dalam tempoh sebulan sifat malas itu dibuang. Ya. Baik, yang kedua give up. Ya, give up. Ya, ada seorang pelajar saya dah rasa dah surrender dah. Jadi saya kata dalam kita nak mencapai kejayaan yang cemerlang ini, kita akan emosi kita akan sentiasa turun dan naik. Ya, jadi untuk mengatasi give up ni, kenapa give up ini berlaku? Sebab kamu tak ada matlamat yang jelas. Apa yang kamu nak capai di form 6 ini? Apa yang kamu nak capai dalam peperiksaan STPM ini? Jadi bila tak ada matlamat yang jelas, sifat mudah mengalah itu akan
akan timbul. Dan yang ketiga ialah main-main. Masa dah singkat tapi kamu tidak fokus untuk mencapai sesuatu, untuk memperbaiki apa kekurangan yang ada dalam diri kamu. Baik, dalam peperiksaan STPM ni kita jangan bandingkan dengan orang lain. Kita mestilah cabar diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun masa singkat, tapi kalau kamu tak main-main, result boleh lebih baik daripada apa yang kamu peroleh sekarang ini. Okey, jadi bila kita dah usaha, usaha mesti ada, Kalau usaha tak ada, kamu asyik nak berdoa, lepas tu kamu nak berserah, nak bertawakal, benda tu takkan jadi kenyataan. Jadi, mesti seiring antara usaha, doa, tawakal, baru keputusan yang baik itu akan kamu perolehi. Jadi itu beberapa gambaran yang dapat kita kenal pasti kenapa pencapaian yang sedemikian rupa berlaku. Inilah intake yang pertama yang membuat sejarah. Keputusan semester 2 jauh daripada pencapaian semester 1. Sepatutnya secara sepanjang tahun, setiap kali saya mengajar mulai tahun 2012, pencapaian semester 2 sepatutnya lebih baik daripada semester 1. Jadi kita lihat balik semula apa yang telah kamu lakukan menyebabkan pencapaian jadi sedemikian rupa. Baik, ini adalah kesilapan-kesilapan umum yang pelajar lakukan dalam peperiksaan STPM, bukan sahaja ketika menjawab soalan STPM sebenar yang saya jumpa ketika saya menanda kertas soalan, tetapi inilah kesilapan-kesilapan yang selalu calon lakukan ketika menjawab latihan. Latihan yang diberikan oleh guru bukan main-main. Latihan yang diberikan oleh guru bukan main-main, sebab latihan yang diberikan itu adalah merupakan kayu pengukur. Sama ada kamu menguasai, kamu faham ataupun tidak. Walaupun latihan diberikan itu banyak, kenapa nak kena bagi banyak? Supaya kamu sentiasa mahir dan tidak melakukan kesilapan yang sama berulang kali. Baik, apa kesilapan umum calon? Dia tak faham istilah. Tanya lain, dia jawab lain. Kenapa keadaan itu berlaku? Sebab dia tak faham. Kalau istilah kamu tak faham, apa yang kamu nak jawab? Totally out, kosong. Yang kedua, dia dah tak faham ataupun dia faham, dia hafal isi tapi dia guna kaedah listing. Dia senaraikan sahaja. Ini adalah kesilapan besar ketika menjawab soalan STPM. Sebab STPM tidak sama dengan SPM. SPM kalau kamu tak ingat nak menghurai, kamu boleh senaraikan sahaja. Tetapi di peringkat STPM, kalau soalan jelaskan, huraikan, terangkan, tapi kamu tidak terangkan, kamu tidak jelaskan, cuma kamu senaraikan sahaja isi utama, totally kosong markah untuk kamu. Tak ada markah kesian. Nampak aja kamu senaraikan, terus kita buat no mark. Itulah kesilapan umum yang menyebabkan kamu gagal keseluruhan pencapaian kamu. Markah langsung tak ada. Senang cerita, langsung tak ada. Yang ketiga, jawapan ringkas. Yang ini selalu berlaku. Tapi saya nak ucapkan tahniah dan syabas pada Ichi. Ichi ada pada hari ini. Ichi ada pada hari ini. Sem 1 saya cakap dengan dia, Ichi bukan tak boleh jawab. Tapi Ichi malas untuk menjawab. Tapi apa berlaku dalam peperiksaan semester 2? Dia dah dapat keputusan yang lebih baik. Tahniah dan syabas pada Ichi. Jawapan ringkas. Kita tak boleh jawab dengan ringkas. Dalam menghurai, mesti menghurai dengan sebaik mungkin. Jangan malas. Selalu saya cakap dengan Ichi bukan tak tahu, bukan tak ada fakta, bukan tak ada kata kunci, tapi Ichi malas untuk menjawab dengan lebih mantap. Tapi ini adalah contoh yang terbaik. Ichi adalah contoh yang terbaik kepada pelajar-pelajar junior. Jawapan ringkas yang diberikan semasa semester 1 tapi telah ditambah baik semasa semester 2, pencapaian dia menggalakkan. Bukan senang nak dapat. Kalau orang lain gagal, Ichi boleh dapat B- kalau tak siap saya itu. Okey, jadi jawapan ringkas ini elakkan, buang terus. Jawapan mestilah mantap. Macam mana kamu bercerita, bersembang dengan kawan untuk satu-satu isu, begitu juga dalam ketika kita menjawab soalan. Baik, yang ini ialah dah tak ada idea, dia mengulang isi utama ataupun sebab dia tak faham soalan nak apa. Bila tak faham soalan nak apa, kamu akan mengulang isi utama. Bila mengulang isi utama, maksimum yang kamu boleh dapat biasanya 2 daripada contohnya 12 markah yang diperuntukkan. Okey, yang keempat, yang kelima, tidak faham kehendak soalan. Tak faham kehendak soalan, habislah.
Contoh yang berlaku semester 2 yang hari tu. Soalan nak industri bioteknologi tapi pelajar cerita tentang bioteknologi dalam sektor pertanian. Kosong markah untuk keseluruhan pelajar calon yang menjawab soalan tersebut. Tidak faham kehendak soalan. Untuk soalan struktur ayat yang digunakan tidak ekonomik. Jadi ada perbezaan dalam kita menjawab soalan esei dengan kita menjawab soalan struktur. Soalan struktur, jangan sekali-kali kamu salin semula soalan. Ini yang berlaku pada pelajar-pelajar SEM 1 dalam menjawab soalan yang saya berikan. Dia tak ada idea nak jawab apa, salin soalan. Jadi dia punya huraian, isi yang diberikan tidak mantap. Jadi inilah kesilapan umum yang calon selalu lakukan menyebabkan mereka kehilangan keseluruhan markah ataupun sebahagian daripada markah atau langsung tak dapat markah. Jadi elakkan daripada perkara ini daripada berlaku. Yang seterusnya kita lihat apa yang kita nak belajar. Pelajar mulang takut dia dah terlupa kan. Jadi kita ada 2 tema sahaja dalam alam sekitar fizikal. Tema 1 sistem, tema 2 geomorfologi. Jadi dalam esei confirm salah satu tu keluar. Dalam struktur sahaja kita tak tahu yang mana satu akan keluar, sama ada sistem ataupun geomorfologi. Jadi kalaulah kamu tak menguasai, ini bukan cadangan ini cuma pandangan untuk pelajar-pelajar yang rasa dia tak boleh nak baca semua. Saya cadangkan kamu cuba kuasai sebaik-baik mungkin salah satu tema ini. At least kamu boleh menjawab soalan esei dengan mantap. Tapi kalau boleh dia keluar dalam soalan struktur tema yang serupa, apa yang kamu fokuskan itu adalah nasib kamu. Kamu bernasib baik. Tapi sebaik-baiknya kuasai tema kedua-dua tema ini. Sebab kalau tajuk sistem ni nanti dia akan berkait rapat dengan semester 2 dengan semester 3. Jadi kena tahu apa yang kamu belajar. Isi pelajaran dalam tajuk sistem. Kalau pelajar SEM 2, sebahagian bahan yang saya kemukakan ialah bahan yang sama. Cuma saya tambah baik sebahagian. Baik, jadi isi pelajaran kita dalam sistem, kamu kena faham apa itu sistem. Peranan matahari, sistem suria. Apa itu tenaga dan peranan tenaga ini terhadap proses fizikal dan juga kehidupan. Untuk tajuk sistem ni sangat-sangat penting kamu memahami keempat-empat komponen alam sekitar fizikal tersebut. Manakala dalam sistem geomorfologi, ianya berkaitan dengan konfigurasi bentuk muka bumi. Tajuk batuan, punca, endogenik, eksogenik, apakah landscape yang terbentuk di permukaan muka bumi kita dan kaitan antara sistem geomorfologi dengan manusia. Baik, manakala untuk bahagian B, penduduk dengan transformasi desa dan pembandaran. Baik, jadi dalam tema alam sekitar manusia ni, kalau penduduk itu dia agak lebih mudah, dia berkaitan dengan kepadatan, berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, migrasi, piramid penduduk, lebihan, kurangan penduduk, kesan, faktor, langkah-langkah. Tetapi dalam tajuk transformasi desa dan pembandaran, ini adalah beberapa fakta yang perlu kamu kemukakan dengan tepat. Jadi soal dalam tema kita ni ada tema yang berpihak pada kamu dan ada juga tema yang memerlukan usaha yang lebih. Baik, jadi dalam penduduk inilah dia, penduduk sebagai ejen perubahan, apa yang manusia buat, taburan di mana, pertumbuhan dan penduduk serta sumber alam. Transformasi desa 2 ni je lah. Nampak macam 2 je, transformasi desa, tetapi kamu kena tahu dia punya apakah strategi yang dijalankan, apakah kesan yang berlaku apabila transformasi desa berlaku. Jadi bandar dan pembandaran pun sama, kena kenal ciri-ciri bandar, apakah kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal dan sebagainya. Baik, jadi ini adalah merupakan format peperiksaan. Kalau kamu semua dah buat 3 set soalan yang diberikan, jadi itulah format peperiksaan sebenar kita. Kita semua cikgu dah bekalkan pada kamu 3 set soalan untuk kamu biasakan menjawab soalan
iaitu 3 set soalan yang terkini 2019, 2020 dan juga 2021. Jadi itulah format peperiksaan kita, ya. Ada bahagian A, ada bahagian B yang kamu wajib menjawab keseluruhan jawab soalan tersebut, terutamanya soalan struktur, ya, tak ada pilihan, manakala AC. Inilah yang boleh berpihak kepada kamu sama ada nak jawab sistem ataupun nak jawab morfologi. Manakala manusia sama ada nak jawab penduduk ataupun transformasi desa dan pembandaran. Okay, jadi harapnya dah kenal format kertas geografi. Masa yang diperuntukkan 2 jam. Jadi mesti pandai memperuntukkan masa. Bahagian A 1 jam, bahagian B 1 jam. Baik, jadi ialah rumusan keseluruhan, ya, MPM samalah macam tadilah apa yang saya sampaikan tadi. Baik, ya. Jadi dalam kita nak menjawab soalan ini sangat penting kamu memahami apakah kata tugas yang ada dalam soalan geografi STPM. Ya, apakah kata-kata tugas yang perlu kamu patuh dan fahami. Baik, kata tugas yang pertama ialah soalan biasanya bahagian A, geografi fizikal biasanya adalah ada definisi. Begitu juga untuk bahagian B, geografi manusia untuk soalan 1A ataupun soalan 4A biasanya dia adalah soalan yang agak simple, ya, untuk membawa kepada soalan-soalan yang seterusnya. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan berikan definisi? Jadi macam mana kita nak jawab? Saya dah banyak kali nyatakan pada pelajar, definisi ini adalah merupakan kalaulah kamu tak faham, kamu bagi perkataan yang sama erti. Ya, bila kamu meminta memberikan maksud, meminta kamu memberikan definisi, maka kamu perlulah memberikan penyataan yang setara serta sedikit ulasan yang selari dengan istilah berkenaan. Ada pelajar yang sebab kamu merujuk kan, kamu boleh buat dalam satu perenggan yang sangat besar. Ya, definisi ni ruang dah disediakan dalam 4 baris, sudah cukup. Ya, apa contoh? Apakah yang dimaksudkan dengan putaran bumi? Apa yang kamu faham tentang putaran bumi? Itu yang kamu kena berikan maksudnya. Okey, jadi biasanya kalau nak menjawab soalan definisi ni, nak menjawab soalan maksud, kamu tengok kepada jumlah markah yang diberikan. Ya, tengok kepada jumlah markah yang diberikan. Kalau 2, maksudnya mesti ada 2 kata kunci yang penting. Kalau 3 markah, mesti ada 3 perkataan yang bermakna yang perlu kamu berikan. Apa maksud bermakna? Okey, bermakna ni maksudnya tepat untuk memberikan maksud kepada putaran bumi ni. Contoh, apa itu putaran bumi? Ya, bumi berputar, bumi bergerak dari barat ke timur. Itu maksud. Ya, dari barat ke timur. Untuk kita terangkan pada orang, apa itu putaran bumi? Oh, bumi itu dia bergeraklah dari barat ke timur. Lepas tu macam mana kedudukan putaran itu? Pada paksi yang condong. Berapa masa yang diambil? 24 jam. Ya, dekat mana matahari beri? Barat ke timur. Paksi yang condong 24 jam. Simple. Penyataan yang setara, sedikit ulasan yang selari dengan istilah berkenaan. Jadi hasilkan dalam satu bentuk ayat yang lengkap. Putaran bumi. Macam mana jawab? Bermaksud pergerakan dari barat ke timur di atas paksi yang condong mengambil masa 24 jam. Dah terus dapat 3 markah. Okey, penyataan yang setara, kata kunci yang memberi makna. Okey, yang seterusnya ada juga kata tugas nyatakan, senaraikan, kenal pasti, namakan. Okey, sebelum ni bila soalan nyatakan, senaraikan, kenal pasti, namakan, biasanya cakap dengan pelajar kamu senaraikan saja. Ya, tanpa kamu memberikan huraian yang panjang, huraian ringkas. Tetapi dalam peperiksaan baru ini semester 2. Senaraikan tetapi mesti bagi tepat. Sebab itu cikgu dah tambah kali ni, senaraikan dengan tepat. Apa soalan yang keluar semasa semester 2 yang lalu? Dia minta senaraikan ciri-ciri. Cikgu tak ingatlah ciri-ciri apa, tapi dia senaraikan ciri-ciri. Dulu cikgu selalu cakap dengan pelajar, okey, kalau ciri-ciri dalam aktiviti ekonomi, kita akan sebut taburan, lokasi,
orientasi pengeluaran, kita akan sebut tenaga buruh, tetapi itu tidak tepat berdasarkan kehendak soalan. Katakan dia kata dia nak ciri-ciri bioteknologi, industri bioteknologi. Dia kena bagi tenaga buruh yang mahir, modal yang besar. Itu baru dikatakan senaraikan dengan tepat. Contohlah kalaulah keluar soalan dalam geografi manusia, senaraikan ciri-ciri demografi penduduk di Malaysia. Jadi saya cikgu cakap kalau ciri demografi, kadar kelahiran, kadar kematian, jangka hayat, nisbah tanggungan. Tetapi kalau kamu sebut macam itu saja, ciri-ciri demografi penduduk di Malaysia, kamu hanya sebut kadar kelahiran, kadar kematian, jangka hayat, kosong markah. Kenapa? Tidak jelas. Kadar kelahiran tinggi, kadar kematian rendah, jangka hayat tinggi, nisbah tanggungan tinggi. Itu yang dikatakan tepat. Okey? Bila nyatakan senaraikan kena pasti namakan mesti tepat. Okey, contoh yang lain. Senaraikan apa nak sebut? Senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan sungai yang giat. Senaraikan faktor. Kamu pun sebut faktor hakisan giat. Kamu pun sebut halaju, isi padu air, litupan tumbuhan, kosong markah. Sebab apa? Tidak tepat. Litupan tumbuhan yang banyak, isi padu air yang banyak, arus yang deras. Itu baru dikatakan kamu senaraikan dengan tepat. Sebab bila jawapan isi dah hafal, sebab bila kita hafal, dia akan memberi dua maksud. Sama ada tinggi, rendah. Sama ada banyak, sedikit. Jadi untuk senaraikan, istilah senaraikan dengan tepat tanpa huraian yang panjang. Tanpa huraian yang panjang sebab dia punya ruang agak terhad. Baik, ni contoh nyatakan 3 petunjuk kualiti penduduk. Penduduk berkualiti biasanya kesihatan, pendidikan, kemahiran. Kalau kamu sebut kesihatan, kosong markah. Kesihatan yang macam mana? Kesihatan baik. Kalau kamu sebut pendidikan, kalau pendidikan kita tak nampak kualiti penduduk tu. Pendidikan tinggi, berpendidikan, berkemahiran, kemahiran tinggi. Jadi itu baru kita katakan kita dah memberikan isi yang tepat tanpa huraian yang panjang. Jadi saya harapkan jelas dengan apa yang saya berikan berkaitan dengan kata tugas yang meminta kamu sama ada berikan maksud, nyatakan, senaraikan, kenal pasti, namakan. Okey, yang seterusnya yang ini kita lihat kata tugas yang meminta kita membandingkan, membezakan ataupun saling kaitan. Tak tambah pula kat sini. Saling kaitan. Baik, ini contoh bandingkan antara punca tenaga endogenik eksogenik. Dah ada buat latihan hari tu kan. Jadi kamu mestilah memberikan aspek yang sama, huraikan, lepas tu kamu mesti terus buat perbandingan. Ataupun contoh saling kaitan antara peranan bandar dengan bandar kecil. Mesti ada saling kaitan di situ. Apa connection untuk menunjukkan ada saling kaitan? Mestilah ada perkataan manakala. Mesti ada perkataan manakala. Untuk soalan bandingkan, bezakan, saling kaitan, mesti ada menunjukkan perkaitan di antara satu sama lain. Jadi apa jadi kalau kamu tidak membandingkan, tidak membezakan, tidak ada nampak hubungan, kosong markah. Kamu hanya boleh dapat pada isi utama sahaja. Untuk huraian, out. Skill-skill macam inilah yang menyebabkan pelajar tak boleh cemerlang dalam menjawab soalan geografi. Tapi kalau kamu dah dapat skill ini, kamu pegang pada skill ini, tak ada masalah untuk dapat A. Tong, Divya, SEM 1A, SEM 2A,
Kerja khusus dah confirm A kan. Walaupun masih lagi rahsia, belum dapat keputusan lagi. Tinggal SEM 3, 16%. Apalah sangat 16%. Kalau SEM 1, SEM 2 dah kuasai. SEM 3 saya mengharapkan tidak berlaku kecuaian beliau menjawab soalan untuk terus dapat. Dan Tong dengan Divya ni dia punya clone ada dalam 6 RP. Saya dah nampak. Jadi saya tak boleh sebut nanti korang tak tercapai kan. Ada clone Tong dengan Divya dalam kelas 6 RP. Saya dah nampak beberapa orang dan saya targetnya 6 ke 7 orang. Boleh clone kepada Tong. Ya, Tong ya. Okey, bukan Tong yang dalam kelas ni Tong Sipung ke tapi beberapa clone saya tak boleh sebut dia kalau sepatutnya kena sebut lah kan. Jadi bila sebut tu tahulah cikgu harapkan saya dapat A. Jadi saya akan usaha dengan gigi. Tak boleh sebut lagi kan. Jadi cara pendekatan yang Divya dengan Tong pelajar semester 2 itu banyak yang saya nampak dalam kelas 6 RP. Kelas lain tak boleh nak sebut sebab saya tak ajar. Ya, cuma cikgu Amnah dengan cikgu Nesh saja boleh nampak, boleh detect kamu punya potensi. Ya. Manakala pelajar yang lain, ya, kamu kena usaha lipat kali ganda. Bukan tak boleh. Bila dah masuk form 6 ni, ya, istilah gagal tu sepatutnya tidak ada. Ya, cuma usaha itu kena 10 kali ganda pada orang lain. Ya. Okey, jadi ini bandingkan, bezakan. Satu lagi ialah apa? Saling kaitan. Mesti ada tunjuk, ya, saling kaitan tersebut. Okey, ini kata tugas, jelaskan, terangkan, huraikan. Yang ini mestilah ada isi dan huraian. Tapi dalam huraian yang mantap, mestilah kamu menjelaskan bagaimana ianya berlaku, bagaimana ianya boleh mempengaruhi, bagaimana ianya boleh menyebabkan keadaan itu berlaku. Ya, kelemahan pelajar ialah dia boleh menyenaraikan isi utama tetapi gagal dalam menghurai dengan baik. Okey, contoh kat sini ialah jelaskan faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Ya, jadi bila faktor ni dia boleh faktor fizikal, dia boleh faktor manusia, ya. Tetapi dalam soalan bahagian A, faktor manusia hanya boleh diberikan sekali sahaja. Ya, berbeza dengan jawab bahagian B. Baik, contoh faktor yang mempengaruhi luluh hawa ialah suhu. Jadi kamu kena terangkan bagaimana suhu ni, iklim ini boleh menyebabkan luluh hawa fizikal itu terjadi. Ya, jadi katakanlah kamu kata suhu yang tinggi. Proses apa yang berlaku? Suhu yang tinggi. Proses apa yang berlaku? Itu yang kamu kena terangkan dengan sebaik-baik mungkin. Kamu kan dah tahu luluh hawa fizikal tu ada macam-macam, pengembangan, pengecutan, tindakan ibun, pelepasan tekanan, ya, basah kering. Ambillah satu, terangkan. Suhu yang tinggi. Sinaran matahari yang tinggi pada waktu siang menyebabkan berlakunya pengembangan pada batuan. Tenaga haba akan tersimpan. Pada waktu malam, bahangan bumi akan membebaskan. Maka berlakunya proses pengembangan dan pengecutan berulang tersepai. Lengkap. Yang jadi masalah sekarang ni, pelajar selalu menyebut suhu yang tinggi. Maka luluh hawa fizikal akan berlaku, batuan akan tersepai. Macam mana dia boleh tersepai? Ya? Jadi kemahiran dalam menghurai itu sangat penting. Jangan malas. Jangan malas nak menjawab dengan tepat, dengan lengkap. Saya tak nak kamu tulis dalam huraian sesuai, tersebut. Tapi kamu tak sebut. Mungkin itu kelemahan pelajar. Pilih satu saja. Katakan kamu nak ambil tindakan ibun, suhu yang rendah. Ya, apabila air masuk ke celah-celah rekahan batuan. Pada ketika suhu yang rendah, batuan akan membeku. Batu akan mengembang 10%. Lepas tu bila suhu naik balik, batuan akan mencair. Proses berulang. Ya, tindakan ibun terjadi, batuan tersepai. Oh, nampak. Baru dia tahu apa faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Tumbuh-tumbuhan. Faktor tumbuh-tumbuhan. Kamu kena terangkanlah. Bagaimana faktor tumbuhan tersebut boleh menyebabkan luluh hawa biologi berlaku, regahan, akar pokok membesar dan sebagainya. Begitu juga luluh hawa kimia. Ya, faktor hujan, tindak balas air dengan batu kapur. Jenis batuan, banyak faktor yang boleh menyebabkan keadaan itu berlaku. Cuma pelajar kadang-kadang gagal untuk menghuraikan dengan baik. Okay, jadi kena terangkan bagaimana dia boleh berlaku. Bagaimana keadaan itu boleh terjadi. Barulah kita ni layak dipanggil pelajar pra-view. Ya?
sekarang ni isu banjir, isu gerakan jisim, isu tanah runtuh. Kenapa? Baik, yang seterusnya kita tengok kat sini. Terangkan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar fizikal. Kata tugasnya terangkan, tetapi penggunaan istilah inilah yang menyebabkan pelajar akan kehilangan keseluruhan markah. Terangkan kesan peningkatan suhu. Soalan ni nak apa? Apa yang saya perlu terangkan? Adakah saya perlu terangkan kesan alam sekitar fizikal? Baik, untuk soalan geografi fizikal, take note untuk soalan geografi fizikal, bila soalan tersebut dekat depannya ada terangkan kesan, huraikan kesan, bincangkan kesan, kamu kena bagi kesan itu terlebih dahulu, baru kaitkan dengan alam sekitar fizikal. Berbeza dengan cara kamu menjawab soalan semasa SPM. Terutamanya pelajar-pelajar yang ambil geografi SPM, jangan terkeliru dalam kita menjawab soalan. Yang tak ambil terus tak apa. Dia tak confuse. Ya? Okey, jadi terangkan kesan. Kena ada kesan terlebih dahulu. Baik. Jadi macam mana kita nak cakap kesan peningkatan suhu ni? Ini yang confuse ni, soalan ni nak apa ni? Baik ya, untuk yang ini. Apa sahaja yang berkaitan dengan peningkatan suhu, isi utamanya adalah berkaitan dengan semua unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebab itu 8 unsur cuaca dan iklim kamu kena hafal dan faham sebaik-baiknya. Kalau kamu tak faham soalan itu terangkan apa, istilah pun kamu tak faham, kesan peningkatan suhu, soalan ni nak apa, kamu akan maksimum dapat 2 markah saja. Sebab ramai pelajar yang keliru bila bentuk soalan macam ini keluar. Dia hanya sebut suhu tinggi, suhu rendah. Bila sebut suhu, maksimum 2 markah saja dapat diberikan. Jadi apa yang kamu kena bagi sebagai isi utama? Semua unsur-unsur cuaca dan iklim. Contohnya hujan, kelembapan udara, tekanan udara, udara yang kering, ini disebabkan oleh kemarau ke dan sebagainya. Baru kaitkan dengan alam sekitar fizikal. Apa yang nak kaitkan dengan alam sekitar fizikal? Suhu meningkat, jerebu, angin kencang, partikel terampai, udara tercemar, baru lengkap. Okey, jadi perlu beri unsur cuaca iklim sebagai isi utama, alam sekitar fizikal sebagai huraian isi. Apa jadi kalau kamu bagi ini sebagai isi utama? Kosong markah. Langsung tak ada markah, kecuali dalam huraian, dalam isi tersebut kamu ada masukkan berkaitan dengan suhu. Biasa pelajar sebut suhu hujan. Okey, jadi hati-hati. Kata tugas, okey, istilah yang ini. Baik, yang seterusnya kita tengok huraikan 3 faktor yang mempengaruhi pembandaran. Soalan huraikan, ini biasanya bahagian, kalau pembandaran bahagian B, jadi untuk yang ini boleh bagi faktor semula jadi dan boleh juga bagi faktor manusia. Ini contohlah modal, dasar kerajaan, migrasi, sumber, bentuk muka bumi, itu mempengaruhi pembandaran, soalan huraikan. Dan ini ialah soalan bincangkan, Baik, untuk soalan bincangkan mesti ada isi, mesti ada huraian dan mesti ada kesimpulan yang mantap. Untuk kesimpulan yang mantap, jangan menyalin balik semula isi yang telah diberikan, tetapi kamu mestilah bagi idea baru. Kalau soalan dia aktiviti manusia, mungkin kita boleh masukkan nilai dekat situ. Kalau soalan minta bincangkan kesan, kamu boleh masukkan langkah-langkah sebagai kesimpulan, yang berbeza dengan apa yang telah kamu berikan. Baik, bincangkan aktiviti manusia. Jadi dia punya kehendak soalan, kata tugas bincangkan kehendak soalan ialah aktiviti manusia. Jadi bagilah aktiviti manusia, tengok kawasan dekat mana, kawasan tanah tinggi. Jadi boleh senaraikanlah apa-apa sahaja aktiviti manusia yang bersesuaian dan terangkan dengan baik. Baik, soalan sejauh manakah? Sejauh manakah saya dah beberapa kali kita dah buat, tapi masih ada juga soalan pelajar yang tidak memberikan penegasan. Baik, untuk soalan sejauh manakah mesti ada pendahuluan. Untuk soalan bincangkan mestilah ada kesimpulan. Huraikan, terangkan, jelaskan, tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Okey? Baik, untuk soalan sejauh manakah kamu mestilah bersetuju dengan soalan yang diberikan, tetapi kamu masukkan juga faktor lain untuk menyokong soalan tersebut. Contoh,
Sejauh manakah aktiviti manusia mempengaruhi gerakan jisim di kawasan tropika lembap? Okey. Baik, sejauh manakah? Jadi mesti setuju dengan soalan ini. Yes, mesti setuju aktiviti manusia menyebabkan gerakan jisim. Ya, tropika lembap ni selalu mengganggu pelajar. Tropika lembap ini merujuk kepada negara kita Malaysia. Okey, bersetuju dengan kehendak soalan tersebut, tambah dengan faktor lain. Okey, contoh macam mana penegasan kita nak buat? Ya, letak pada bahagian pendahuluan, sememangnya aktiviti manusia mempengaruhi pergerakan jisim di kawasan tropika lembap, namun terdapat juga faktor lain seperti kekurangan litupan tumbuhan, kecerunan dan juga jenis tanah. Okey, jadi yang ini dah dapat 1 markah. Baik, kenapa saya kata mesti letak bahagian pendahuluan? Supaya kamu tidak terlepas untuk menjawab, untuk mendapatkan markah 1 markah. Tetapi bila dah ada penegasan macam ini, untuk perenggan yang pertama, kamu kena highlight lah yang kamu nak terangkan itu ialah aktiviti manusia. Jangan terus gedebuk aktiviti manusia yang pertama. Kita tak tahu. Ya, terus boleh pembalakan. Kamu buatlah intro untuk perenggan yang kedua, perenggan pertama, penegasan. Perenggan yang kedua kamu tersebutlah antara aktiviti manusia yang mempengaruhi pergerakan jisim ialah aktiviti pembinaan. Okey, kamu pun terangkan. Baik, yang kedua, aktiviti apa? Ya, aktiviti pengangkutan contohnya, aktiviti pertanian, aktiviti pembalakan. Okey, dah terang aktiviti manusia. Macam mana kita nak bagi faktor lain? Itu yang kena ada penanda wacana. Ya, selain daripada aktiviti manusia, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhinya. Antaranya kekurangan litupan tumbuhan, terangkan. Lepas tu yang lain tu tak perlulah ada penanda wacana. Terus je kecerunan ataupun nak buat penanda wacana pun tak ada masalah. Ya, seterusnya faktor yang berikutnya ialah tak ada masalah. Yang lagi ada beberapa yang cikgu dapat kenal pasti bila dah buat penegasan macam ni, bila menghurai terus je terus masuk aktiviti manusia. Lepas aktiviti manusia terus je sambung faktor lain. Ya. Jadi mesti ada penanda wacana dalam kita menjawab soalan. Sejauh manakah. Okey. Baik, yang seterusnya ialah soalan mengapakah. Baik, kalau dia tanya mengapakah, soalan ni nak apa Bila mengapakah, soalan ini merujuk kepada faktor. Ya, beri sebab, beri alasan, huraikan. Contohnya, mengapakah kawasan gunung berapi masih menjadi tumpuan penduduk? Mengapa? Bila kawasan gunung berapi, mengapanya ialah kamu kena bagi dulu bentuk muka bumi dia. Ya. Lepas tu kamu bagi sebut faktor dia. Kenapa? Yang jadi tumpuan penduduk. Baik ya. Baik, soalan-soalan yang minta bentuk muka bumi, kalau kamu tak bagi bentuk muka bumi, kosong markah. Sebab nanti soalan kamu jadi umum. Ya. Okey, jadi itu tadi adalah beberapa kata tugas yang seringkali dikemukakan dalam soalan peperiksaan kita. Baik, jadi kita dah faham dah nak jawab soalan terangkan, jelaskan, huraikan sejauh manakah, bincangkan, dan kamu juga dah tahu macam mana nak jawab soalan senaraikan, ya, apakah yang dimaksudkan. Dan kita pergi step yang kedua, kamu mesti mahir istilah. Mahir istilah-istilah yang ada dalam soalan tersebut. Kalau kamu tak mahir dengan istilah-istilah yang dikemukakan dalam soalan peperiksaan, maka kamu akan nanti tersasar dalam menjawab soalan. Baik, apa istilah-istilah yang biasa kita jumpa dalam soalan peperiksaan kita? Yang pertama ialah apakah yang selalu kita jumpa ialah sistem alam sekitar fizikal. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Apakah yang dikatakan sistem alam sekitar fizikal? Apakah yang dimaksudkan dengan proses fizikal? Okey, jadi kalau soalan kita minta ataupun istilah yang dikemukakan ialah sistem alam sekitar fizikal, ianya akan melibatkan kepada 4 komponen ini. Ya, atmosfera, hidrosfera, litosfera dan juga biosfera. Jadi kalaulah kamu tak mahir istilah sistem alam sekitar fizikal, kamu akan blank. Kamu tak akan tahu apa soalan ni tak. Ya, jadi hari ini saya dedahkan kepada kamu, mungkin selama kita ajar tapi takut kamu tak alert.
ya, dengan istilah-istilah tersebut. Ya. Sistem alam sekitar fizikal merujuk kepada 4 komponen alam sekitar fizikal: atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera. Okey, jadi ini 4 komponen ni mesti tahu dan kenal. Untuk pelajar yang ulangan, dia dah jadi satu bonus pada mereka sebab mereka dah menguasai tema atmosfera dan juga hidrosfera. Tapi untuk pelajar semester 1 jangan susah hati, kita dah banyak kali ulang dah. Tentang apakah proses-proses yang ada dalam setiap komponen alam sekitar fizikal. Dia sebut sistem alam sekitar fizikal, komponen alam sekitar fizikal, sistem. Jadi semua itu merujuk kepada 4 komponen yang ada di depan ni. Atmosfera, hidrosfera, litosfera dan juga biosfera. Cuba kita tengok soalan sebenar yang menekankan kepada kita pentingnya penggunaan pemahaman mahir menguasai tentang istilah tersebut. Okey, kita tengok tahun 2019 berdasarkan sistem fizikal bumi. Apa itu sistem fizikal bumi? Itulah yang tadi 4 komponen alam sekitar fizikal. Jadi kalau kamu tak faham istilah apa yang dia nak, kamu tak boleh nak berikan 3 komponen persekitaran fizikal bumi ni. 3 komponen ni. Ya, sia-sia saja 3 markah hilang macam tu saja. Ya, bukan setakat 3 markah tu hilang. Ya, soalan yang kedua pun tak boleh nak jawab. Okey, jadi 3 komponen ini meliputi apa-apa saja: atmosfera, hidrosfera, biosfera dan juga litosfera. Soalan yang kedua, jelaskan. Jadi bila jelaskan saling kaitan mesti berkait. Jangan asingkan dia. Baik ya, jadi apa gunanya saling kaitan antara komponen tersebut? 3 markah. Bila 3 markah mesti ada saling kaitan 3 komponen. Atmosfera, suhu. Apa gunanya kepada hidrosfera? Sejatan. Apa gunanya kepada biosfera? Bekalkan air. Tenang kalau kamu faham istilah. Dia jadi susah kalau tak faham istilah. Okey? Baik, yang seterusnya huraikan peranan bahangan suria terhadap proses fizikal. Ni tak apalah soalan struktur. Proses fizikal. Jadi dia bagi hidrologi, atmosfera. Ada yang baru ni ya. Saya tak sempat ambil siasat tahun 2020. Dia tanya tentang biosfera. Okey? Jadi peranan matahari. Apa guna matahari terhadap kitar hidrologi? Kena tahu apa komponen-komponen yang ada dalam kitar hidrologi. Kalau tak tahu komponen-komponen yang ada dalam kitar hidrologi, macam mana kamu nak terangkan? Ya? Tapi bila soalan kita 2 markah, jangan semua kitar hidrologi nak cerita. Ambil je satu komponen dia. Apa guna matahari untuk sejatan? Ataupun apa guna matahari untuk proses sejat peluhan? Apa guna matahari untuk pembentukan awan? Apa guna matahari untuk pembentukan hujan? Okey, begitu sistem atmosfera. Apa guna matahari untuk tekanan udara? Okey, jadi itulah pentingnya kita mahir istilah. Ya, kalau tak tahu istilah tak boleh jawab. Semua ni kamu tak dapat markah, sedangkan soalan sebenar jawapannya senang aja. Mulalah kata soalan susah. Yang susah tu kamu. Soalan senang. Okey, jadi mesti mahir istilah-istilah yang ada. Ya, jangan tidur ya depan saya ni. Baik, ya, seterusnya kita tengok tahun 2015. Jauh lah beza kan. Mana tahu tahun ni keluar soalan tentang sistem, ya, tentang komponen ni, ya. Okey, tentang komponen ni. Okey. Baik, 2015 jelaskan perubahan terhadap proses fizikal akibat peningkatan suhu dunia. 13 markah. Baik, kalau proses fizikal ni tak boleh kamu kuasai, tak tahu nak jawab apa. Apa itu proses fizikal? 4 komponen tadi. Dan 2012 huraikan komponen persekitaran fizikal bumi sebagai satu sistem. Pun sama, 4 komponen tadi huraikan. Dan yang seterusnya, bincangkan kepentingan kepada manusia. Tapi kalau tak tahu atmosfera tu apa, hidrosfera tu apa, biosfera tu apa,
litosfera tu apa, macam mana nak kaitkan dengan aktiviti manusia. Okey, penting. Ya, sistem kuasai 4 komponen. Keluar dalam soalan struktur, kamu boleh jawab dengan baik. Tapi kalau kamu tak mahir istilah ni, kamu akan jadi blank. Ya. Okey. Jadi inilah dia yang kita nak sebut tadi, ya. Apa yang ada dalam atmosfera. Selain dia disebut proses dalam atmosfera, soalan juga kadang-kadang disebut unsur-unsur cuaca iklim. Kadang-kadang soalan tu nak proses ataupun kesan peningkatan suhu. Kadang-kadang istilah yang digunakan ialah bahangan matahari. Jadi apa sahaja, ya, istilah yang dikemukakan dalam soalan atmosfera ini, ya, proses dalam atmosfera ini, unsur-unsur cuaca iklim ke, kesan peningkatan suhu ke, bahangan matahari ke, isi utamanya ialah semua proses-proses yang ada dalam unsur-unsur cuaca dan iklim. Hafal lah. Dia ada 8. Maksimum esei 6 aja. Okey. Ada suhu, hujan, awan, angin, bahangan matahari, tekanan udara, kelembapan udara, bahangan bumi. Ya, inilah proses-proses yang ada dalam atmosfera ataupun ada istilah yang digunakan unsur-unsur cuaca iklim. Tengok contoh soalan. Okey, 2021, huraikan peranan tenaga suria terhadap 2 aktiviti perusahaan kecil dan sederhana. Apa peranan tenaga suria? Suhu yang tinggi. Okey, untuk apa? Mengering, ya, menjemur, ya, dan sebagainya. 2019, kenal pasti 4 elemen cuaca. Huraikan bagaimana bahangan suria mempengaruhi elemen cuaca tersebut. Kenal pasti elemen cuaca, unsur-unsur cuaca dan iklim. Apa dia? Itulah semua proses-proses yang ada dalam unsur-unsur cuaca dan iklim. Suhu, hujan, tekanan udara, kelembapan, angin, awan. Jadi kaitkan dengan bagaimana tenaga suria boleh menyebabkan mempengaruhi elemen tersebut. Suhu yang tinggi, apa jadi? Ya, suhu yang tinggi, apa jadi kepada hujan? Suhu yang tinggi, apa jadi kepada angin? Ya. Baik, kita lihat pula istilah-istilah yang ada dalam hidrosfera. Baik, ya, dalam hidrosfera kamu mesti boleh ingat kitar hidrologi yang berlaku. Ya, secara umum, ya, proses kitar hidrologi yang berlaku dan peranan-peranan dia terutamanya larian air permukaan, cegatan silara, pembentukan sejatan, air bawah tanah, susupan. Ini sangat penting untuk dikaitkan dengan nanti ialah geomorfologi. Okey, gerakan jisim dia akan berkait dengan hidrosfera. Tanah runtuh kena kaitkan juga dengan hidrosfera. Banjir yang berlaku sekarang ini juga kena dikaitkan dengan hidrosfera, perlu dikaitkan dengan biosfera. Okey. Jadi apa proses-proses yang ada dalam hidrologi? Ya, sejatan, ya, terbentuknya proses pemeluapan, berlakunya sejat peluhan, terbentuknya awan, turunnya hujan, ya, berlakunya cegatan silara, ya, sebahagian larian air permukaan, sebahagian disusupkan sebagai air bawah tanah. Baik, yang seterusnya ialah apakah proses-proses yang ada dalam geomorfologi. Ya, istilah-istilah yang selalu ada. Ya, jadi kena ingat 5 proses yang ada dalam geomorfologi. Luluh hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Okey, ini contoh soalan yang pernah keluar. Soalan 2019, sejauh manakah proses geomorfologi dipengaruhi oleh bahangan suria? Jadi apa nak cerita proses geomorfologi? Kamu ambil 5 proses geomorfologi tersebut, terangkan, ya, proses berlaku disebabkan oleh bahangan suria. Ya, contoh gerakan jisim, bagaimana nak kaitkan dengan suria? Luluh hawa, bagaimana nak dikaitkan dengan suria? Hakisan sungai, bagaimana nak dikaitkan dengan suria?
pemendapan, pengangkutan. Itu dikaitkan dengan tenaga suria. Namun ada faktor lain yang mempengaruhi proses geomorfologi. Apa faktor lain selain pada tenaga suria? Tutupan tumbuhan, kecurunan, jenis batuan, isi padu air dan sebagainya. Okey? Jadi boleh pilih. Bila soalan sejauh manakah at least dalam proses geomorfologi tu yang dipengaruhi oleh tenaga suria, kamu ambil 3. Untuk faktor lain kamu boleh ambil lagi 3. Okey. Baik, 2016 jelaskan bagaimana proses geomorfologi. Nampak? Bagaimana proses geomorfologi memberi kesan kepada pertanian. Apa proses geomorfologi yang kamu nak kaitkan? 5 tadilah. Lulu hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan, pemendapan, mana yang sesuai dengan pertanian. Dan kamu lihat juga istilah kesan. Bila kesan, boleh kesan positif, boleh kesan negatif. Contoh gerakan jisim, habislah. Tumbuhan akan musnah. Tapi kena terangkanlah gerakan jisim itu berlaku. Yang boleh menyebabkan kemusnahan kawasan-kawasan pertanian. Okey. Dan 2014 huraikan 2 proses dalam sistem geomorfologi 4 markah. Jadi 2 proses, pilihlah mana-mana proses yang kamu berkenan. Lulu hawa ke, gerakan jisim ke, hakisan ke, pengangkutan ke, pemendapan. Huraikan dengan jelas. Nampak tak kat sini? Kalau kamu tak mahir istilah yang diberikan, kamu takkan boleh memberi jawapan dengan baik. Tapi kalau kamu dah faham apa itu proses-proses yang perlu dikemukakan, automatik boleh kamu dapat. Sebab apa? Tak ada sebab nak kena reject jawapan kamu. Yang kena reject tu ialah totally out, itu ialah bila proses ini tidak ada, terus hilang keseluruhan markah. Bila proses dekat sini tak ada, hilang keseluruhan markah. Satu lagi istilah yang kamu kena faham ialah bila bagaimana 4 kali 3, 12 markah. Okay? Baik. Yang seterusnya, istilah yang sering kali dikemukakan ialah faktor. Bila faktor boleh bagi faktor fizikal, boleh bagi faktor manusia. Yang ini cikgu senaraikan sebahagian sahaja. Sebab ianya bergantung kepada soalan. Kalau dia tanya faktor yang biasa, inilah dia. Tetapi kalau dia tanya faktor hakisan sungai, hakisan ombak, dia dah berbeza sedikit. Berbeza sedikit. Manakala faktor manusia dia lebih dominan untuk bahagian B. Modal, tenaga buruh, teknologi, dasar kerajaan, R&D, dia lebih dominan untuk bahagian B. Okey, jadi tengok soalan yang sebenar. Jadi harap kamu ni semua boleh bertahan sehingga kita habiskan kita punya perbincangan pada hari ini. Baik, soalan sebenar 2019 jelaskan 6 faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim cepat. Baik, untuk soalan bahagian A, faktor manusia hanya dibenarkan sekali sahaja. Bila soalan bahagian A, dia kena pure physical dekat situ. Alam sekitar, physical. Jadi faktor manusia hanya boleh diberikan sekali sahaja. Baik, 2018 jelaskan faktor yang mempengaruhi proses lulu hawa. 2017 huraikan 3 faktor mempengaruhi proses pembandaran. Bila pembandaran ni dia dah lebih dominan kepada soalan jawapan kita yang bahagian B, faktor manusia. Manakala 2012 huraikan 3 faktor yang menyebabkan kesulitan tanian berlaku. Sama dengan 2019 jawapan ini. Cuma yang ini gerakan jisim cepat, yang ini kesut, gerakan jisim perlahan. Okey, ada juga istilah dalam soalan kita dikata kesan terhadap alam sekitar fizikal. Jadi inilah kesan, kesan alam sekitar fizikal. Baik, kalau soalan macam ni biasanya dia lebih kepada soalan bahagian B, manusia. Kalau soalan bahagian A dia ada tricky yang macam tadi lah. Kesan gerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal. Cara jawab dia berbeza. Kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Inilah jawapan dia. Cuma untuk yang ini sepatutnya kena hafal lah. Hafal yang ini, hafal cara menjawab dia. Jadi lebih mudah untuk kamu jawab. Ini bonus pada pelajar.
Baik peningkatan suhu, hakisan, kepupusan flora fauna, kemusnahan habitat, kesuburan tanah yang terjejas. Untuk pencemaran, pilih satu je. Jangan semua kamu nak senaraikan. Pencemaran udara, pencemaran air, sampah sarap, pencemaran bau. Ambil satu saja. Terangkan dengan baik. Baik, contoh soalan yang pernah dikeluarkan, bincangkan 6 kesan eksploitasi batuan terhadap alam sekitar fizikal. Bincangkan 6 kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Cuma 2018 ni dia agak tricky sikit. Huraikan kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar. Maksudnya kamu kena bagi dulu kesan pergerakan jisim, baru bagi kesan alam sekitarnya. Baik, 2014, kesan pembinaan lebuh raya alam sekitar fizikal. Kena ada dulu kesan pembinaan tersebut, baru impaknya kepada alam sekitar fizikal. Ya. Baik, kesan alam sekitar manusia inilah ya, kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa, aktiviti ekonomi, sistem pengangkutan, sistem perhubungan terputus, trauma. Baik, kesan terhadap sosioekonomi ini biasanya akan wujud dalam soalan bahagian B. Jadi kamu kena kenal ya, sama ada dia tanya sosioekonomi ataupun dia tanya ekonomi sahaja. Kalau ekonomi, apa sahaja yang melibatkan keuangan, pasaran, modal, tenaga buruh, peluang pekerjaan. Tapi kalau kesan sosial, infrastruktur, pembangunan bandar baru, jaringan pengangkutan, kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan. Ini sangat penting untuk menjawab soalan bahagian B manusia. Baik, contoh soalan-soalan yang kita nak lihat ialah bincangkan kesan pertambahan penduduk yang pesat terhadap sosioekonomi. Ambillah semua jawapan tu. Bincangkan kesan bandaraya global terhadap sesebuah negara. Sama juga. Huraikan kesan pembandaran desa di Malaysia. Sama juga dengan jawapan tadi. Bincangkan peranan industri dalam membangunkan sesebuah kawasan luar bandar. Okey. Baik. Yang seterusnya ialah istilah-istilah yang sering kali dikemukakan dalam kehendak soalan ialah langkah-langkah. Langkah perundangan, 3 ni lah. Perundangan, penguatkuasaan, pemantauan. Manakala langkah pengurusan, tengok masalah. Masalah dia apa? Kalau tanah runtuh, tanam pokok. Kan? Tapi kalau isunya pencemaran udara, kenalah isunya ialah kepadatan penduduk menyebabkan berlakunya kesan kepada alam sekitar fizikal, boleh ambil tenaga alternatif. Kan? Guna tenaga solar, boleh guna tenaga mesra alam. Ya. Ada penapis karbon, ya, guna kereta hybrid, ya, ataupun kalau ianya bersifat global, boleh wujudkan kerjasama antarabangsa. Dan yang seterusnya ialah kempen dan pendidikan. Ini adalah antara beberapa langkah-langkah yang boleh digunakan dalam kamu menjawab soalan. Baik, ni bincangkan langkah mengatasi masalah pemendapan sungai. Bincangkan langkah. Sungai dah mendap. Apa nak buat? Yang ini kamu kena sesuaikan lah. Tak bolehlah nak ambil jawapan yang tenaga mesra alam lah dan sebagainya. Sungai dah mendap. Nak atasi macam mana? Langkah perundangan boleh? Kempen pun boleh. Langkah perundangan tu apa? Pemantauan, penguatkuasaan. Mereka yang tebang balak secara berleluasa perlu dikenakan denda dan hukuman. Baik, sungai dah cetek, nak buat apa? Kenalah korek, langkah pengurusan, korek, luruskan. Ya? Baik, kempen apa nak buat? Kempen kesedaran, jangan buang sampah dalam sungai. Ya? Dalam kalangan masyarakat, kempen cintailah sungai kita. Apa jadi kalau sikap masyarakat yang buang sampah dalam sungai tidak diatasi? Bila hujan lebat, sungai tak mampu menampung jumlah air yang banyak, banjir akan berlaku. Itulah yang berlaku. Sikap masyarakat yang buang sampah. Nampak macam senang, buang satu je. Tapi lama-kelamaan isi padu air sungai tidak boleh ditampung disebabkan oleh sungai makin lama makin cetek. Ya, langkah. Huraikan langkah yang sesuai jamin lestari sumber hutan. Ni isu sumber hutan. Langkah perundangan dah 3. Kempen dengan pendidikan dah 2. Tambah lagi apa? Tanam pokok. Bincangkan langkah mengurangkan hakisan pantai. Sama juga. Ya, langkah perundangan, kempen pendidikan, atasi masalah nak kurangkan masalah hakisan.
ya, benting, groin, gabion, tanam pokok. Ya. 2014 langkah mengatasi masalah tanah runtuh. Sama juga isi perundangan, pengurusan, kempen pendidikan. Cuma soalan 2012 dia nak langkah bukan perundangan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar fizikal di sesebuah bandar. Mana langkah bukan perundangan? Ya, langkah bukan perundangan contohnya pencemaran udara nak atasi, langkah apa nak buat? Itu tadi isi-isi yang tadi boleh diguna pakai. Okey, istilah yang lain dalam soalan kita ialah berkaitan dengan aktiviti manusia. Kalau aktiviti manusia nak cerita apa? Semua aktiviti ekonomi, industri, pengangkutan, pembalakan, pertanian, pembinaan, pelancongan, tak masuk pula kat sini pelancongan. Manakala aktiviti manusia yang lain ialah menjana kuasa hidroelektrik, aktiviti domestik, pembakaran terbuka, ujian nuklear ni kat Malaysia tak ada. Jadi tak payahlah. Contoh soalan, sejauh manakah aktiviti manusia mempengaruhi pergerakan jisim? Jelaskan 3 aktiviti manusia, ubah landscape. Jadi aktiviti manusia mana-mana yang sesuai tadi kamu boleh ambil dan terangkan dengan jelas. Baik, dan istilah yang seterusnya ialah berkaitan dengan ciri demografi. Ya, apa itu ciri demografi? Ya, melalut juga yang jawab soalan latihan hari itu. Baik, bila sebut ciri demografi, inilah 5 ciri demografi yang perlu kamu hafal. Kadar kelahiran, kadar kematian, jangka hayat, nisbah tanggungan, jantina. Ya, bila nampak aja ciri demografi, apa itu demografi? Ni semua ni lah. Ya, ni ada pula yang jawab kemudahan kesihatan, ya, kemudahan pendidikan. Itu dalam huraian boleh lah. Tapi untuk ciri mesti tepat. Baik ya, dan mestilah kenal pasti piramid penduduk yang ada dan boleh menghuraikan dengan baik. Ya, kalau Malaysia progresif, kalau Singapura regresif. Ya, kalau negara maju mantap. Dia dah lurus je, sama je. Okey? Dan mesti boleh nak tahu. Ya, kalau tapak lebar ni fungsi dia apa? Kadar kelahiran. Kalau atas, kadar kematian. Kalau cerun cengkung, nisbah tanggungan. Ya? Begitu juga macam ni. Ya, tapaknya sempit, apa jadi pada masa akan datang? Ya? Tapak puncak piramid yang lebar, apa kesannya kepada negara? Apa impaknya? Okay, jadi mesti boleh kenal. Ya, jadi gunakan 5 ciri-ciri demografi tadi untuk menghuraikan ya piramid penduduk dan diharapkan dah pandai melukis ya piramid penduduk ni. Dan istilah lain yang ada dalam tajuk kita ialah model peralihan demografi. Pernah soalan keluar dia bagi model macam ni, dia suruh kamu tafsir. Nak tafsir apa model ni? Ya, jadi apa yang kamu nak perlu tafsirkan ialah huraikan setiap peringkat. Nyatakan tahap mundur, membangun, maju. Dan mestilah kamu nyatakan pertumbuhan penduduk tersebut sama ada meningkat, menurun. Kamu kena jelaskan kadar kelahiran dia tinggi ataupun rendah. Tengoklah pada petunjuk yang diberikan. Kalau petunjuk ni kalau kita tengok kadar kelahiran, tengok atas tinggi, peringkat 1 negara mundur. Baik, kadar kematian tinggi. Kenapa? Kena bagi reason. Ya. Baik, masuk pada peringkat yang kedua. Ya, negara-negara membangun macam negara kita Malaysia. Ni, kadar kelahiran dah mulai menurun. Kadar kematian dah mula menurun. Kenapa? Pertumbuhan penduduk dah semula semakin meningkat. Negara maju, kadar kelahiran semakin turun. Kenapa? Kahwin lewat ke, ya, mementingkan kejaya ke, ya. Baik, kadar kematian pun menurun. Kenapa? Kemudahan kesihatan. Okey. Jadi itu model peralihan demografi ni, kalau kamu tahu cara menjawab yang betul, mudah. Ya. Apa yang nak jawab? Jawab ni lah, huraikan setiap peringkat, ya. 4 kali 3, 12 markah. Nyatakan tahap, nyatakan pertumbuhan penduduknya, jelaskan kadar kelahiran, kadar kematian bagi setiap peringkat ni. Tapi kalau tak boleh nak baca model peralihan demografi ni, habislah. Kan, nampak graf macam ni tak tahu apa nak baca, nombor pun tak ada. Ya, dalam geografi kita kena baca, kita kena hurai berdasarkan pada petunjuk yang ada dan huraikan setiap peringkat. Peringkat demi peringkat.
3 perenggan. Dalam setiap perenggan huraikan. Ya, pertumbuhan, kadar kelahiran, kadar kematian. Thank you. Ya. Okey. Baik, kita pergi kepada tips menjawab soalan. Ya, dah banyak dah tadi kita kemukakan. Ya, jadi kita tengok soalan yang sebenar. Kita ada tak banyak dah slide yang kita nak selesaikan. Diharapkan kita dapat selesaikan teknik menjawab kita nanti pun masa yang diberikan. Kalau terlajak pun terlajak sikit je lah. Sebab tadi kamu masuk lambat kan. Okey, jadi jelaskan perubahan terhadap proses fizikal di permukaan bumi akibat peningkatan suhu dunia. Mana nak jawab? Pentinglah mahir istilah. Kan? Kalau tak mahir istilah macam mana nak jawab? Okey, apa istilah yang ada? Yang pertama ialah proses fizikal. Apa itu proses fizikal? Semua komponen-komponen, semua proses yang ada dalam 4 komponen tersebut boleh kamu pilih mana-mana yang berkenan. Ya. Apakah proses fizikal di permukaan bumi akibat peningkatan suhu? Ya, mesti kaitkan dengan suhu. Jangan kaitkan dengan benda lain. Okey, apa proses fizikal yang kamu nak boleh pilih? Kamu boleh pilih atmosfera. Kamu boleh ambil geomorfologi, ya, litosfera. Kamu boleh ambil hidrosfera. Okey, kaitkan dengan mana-mana, pilihlah mana-mana yang sesuai nak kaitkan dengan peningkatan suhu dunia. Okey. Okey, jadi kita ambil yang pertama, contoh proses fizikal kamu ambil luluh hawa kiat. Jadi kamu terangkan bagaimana suhu yang meningkat boleh menyebabkan luluh hawa terjadi. Jadi kamu ambillah satu, proses pengembangan dan pengecutan. Uraikan dengan baik. Baik, yang kedua, kamu boleh ambil proses fizikal daripada hidrosfera. Sejatan tinggi. Uraikan bagaimana proses sejatan itu boleh berlaku akibat daripada peningkatan suhu. Okay. Baik, suhu tinggi yang ini dikaitkan dengan kemarau. Ya, sejatan akan berlaku terhadap badan-badan air, wap-wap air akan terpeluap dan bekalan air akan menjadi cetek. Ataupun kamu boleh kaitkan dengan sejak peluhan. Suhu yang tinggi, liang-liang stoma, ya, kadar sejatan peluhan yang akan tinggi maka mengganggu kelembapan tanah. Ya, sejak peluhan ini bukan semata-mata pada liang stoma, tetapi juga dia boleh berlaku pada liang-liang yang ada pada tanah. Dan kamu boleh kaitkan juga tentang susupan rendah apabila suhu tinggi, proses pembentukan hujan tidak berlaku, tumbuhan kehilangan air. Okay? Jadi inilah kita nak katakan proses fizikal. Jadi kalau kita tengok tips kat situ, mesti ada proses fizikal. Apa jadi kalau tak ada proses fizikal, kamu cerita tentang peningkatan suhu sahaja, maka kamu akan kehilangan keseluruhan markah. Langsung tak ada markah. Sebab itu pentingnya memahami istilah-istilah yang ada dalam soalan supaya kita tidak tersasar. Jadi kamu boleh pilihlah mana-mana proses fizikal. Ya, dalam atmosfera, kamu boleh juga peningkatan suhu dunia, kamu boleh kaitkan dengan tekanan udara. Kan? Tekanan udara ada kan dalam proses fizikal atmosfera. Baik, kan? Ya. Di satu-satu kawasan menyebabkan angin akan bertiup dengan kencang. Sama juga macam sekarang isu banjir. Kenapa kita terima banjir yang banyak? Banjir yang tinggi di satu-satu kawasan? Sebab pergerakan angin sedang berlaku dari kawasan tekanan udara tinggi ke kawasan tekanan udara rendah. Tekanan udara tinggi dekat kawasan suhu sejuk dekat benua Asia. Angin tersebut akan bergerak membawa wap-wap air tersebut sampai di kawasan tekanan udara tinggi, tekanan udara rendah di negara kita Malaysia, wap-wap air tersebut akan turun sebagai hujan. Sebab itu kita menerima jumlah hujan yang tinggi pada ketika ini. Ya, pada bulan November hingga Mac disebabkan oleh perbezaan tekanan. Jadi bayangkanlah, ya, di satu-satu kawasan tu peningkatan suhu semakin meningkat, maka kita akan berlaku kekerapan penerimaan hujan. Kita akan kerap mengalami banjir dan kita juga kerap mengalami angin kencang. Boleh pilih, ini salah sebahagian contoh saja. Boleh ambil lagi proses fizikal yang lain.
Ya, contohnya kalau kita nak ambil proses fizikal apa yang lain? Kita boleh ambil proses fizikal dalam biosfera. Biosfera ada apa? Tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna. Macam mana nak cerita flora dan fauna ni boleh musnah akibat daripada peningkatan suhu dunia? Boleh terangkan. Ya, jadi itulah dia. Ya, bagaimana kita nak kaitkan istilah ni tadi dalam menjawab soalan. Jadi huraian kena jelas. Mesti sebut. Ya, sebab itulah saya cakap dengan pelajar untuk mengelakkan kita tersasar daripada menjawab soalan, saya ambil kaedah yang Negeri Terengganu buat. Jadi bila saya tanda kertas soalan tersebut, saya nampak pelajar-pelajar tersebut dia akan setiap perenggan dia akan salin soalan. Supaya huraian yang diberikan itu dikaitkan dengan soalan. Contoh, perubahan terhadap proses fizikal di permukaan bumi akibat peningkatan suhu dunia ialah luluh hawa menjadi semakin giat. Pelajar tu terang sampai habis. Ya. Lepas tu dia buat perenggan yang kedua, dia buat benda yang sama. Proses fizikal yang seterusnya menyebabkan peningkatan suhu dunia ialah kadar sejatan tinggi. Lepas tu dia baru diterangkan. Itu adalah langkah selamat supaya kita tidak tersasar daripada kehendak soalan. Okey. Baik, yang seterusnya, ni contohlah. Ni contoh jawapan. Ya, huraian yang mantap. Ya, luluh hawa giat berlaku. Suhu yang tinggi menyebabkan kejadian luluh hawa fizikal akan terjadi. Penerimaan suhu yang tinggi pada waktu siang menyebabkan batuan akan mengembang. Manakala pembebasan haba pada waktu malam menyebabkan batuan mengecut. Proses yang berulang kali menyebabkan batuan tersepai. Jawapan nak bagi. Ataupun kita ambil sejatan tinggi, peningkatan suhu dunia menyebabkan bahangan matahari yang diterima tinggi, maka proses sejatan terhadap badan air dan permukaan tanah akan berlaku dalam tempoh masa yang panjang menyebabkan kemarau akan terjadi. Kenapa kemarau terjadi? Sumber air telah terjejas. Contoh jawapan. Okey, yang seterusnya kita tengok soalan ni, nilaikan kepentingan bentuk muka bumi pemendapan terhadap manusia di pinggir pantai. Baik, tengok dekat sini, ke atas ni, kalau tak ada bentuk muka bumi, sebab bentuk muka bumi ni adalah kata kunci soalan yang pertama. Kita jumpa bentuk muka bumi. Pemendapan. Ya, jika tak ada bentuk muka bumi pemendapan ini, kosong markah. Lepas tu kamu kaitkan dengan aktiviti manusia di kawasan pinggir pantai. Okey, apa bentuk muka bumi yang ada? Pantai, berting pasir, tombolo, legun. Ya, ini adalah sebahagian contoh. Kalau kamu tak dapat mengemukakan bentuk muka bumi ini, kosong markah. Sebab ramai pelajar dia akan pergi kepada aktiviti manusia, pelancongan, rekreasi, perhubungan, ya. Dan satu lagi, ya, yang biasanya pelajar akan cuai ialah ni, bentuk muka bumi. Kita minta pemendapan, dia bagi hakisan. Bentuk muka bumi hakisan. Salah lah. Kita minta kawasan pinggir pantai, dia bagi bentuk muka bumi kawasan sungai. Ya, jadi tidak menepati kehendak soalan. Baik, ya, seterusnya kita tengok contoh jawapan yang dikemukakan. Kepentingan bentuk muka bumi pemendapan terhadap aktiviti manusia di pinggir pantai ialah pantai. Pantai berpasir yang indah, menarik perhatian pelancong, keunikan, menggalakkan aktiviti pelancongan berkembang. Contohnya kawasan pelancongan ialah Port Dickson, Teluk Batik. Ya, itu jawapan yang jelas dan mantap untuk kamu kemukakan. Okey. Ni yang saya sebut tadi, ulanglah balik sikit. Kalau tak nanti pendek je jawapan kamu kan. Berting pasir, pemendapan sedimen, cetek, aktiviti rekreasi boleh dijalankan. Baik, kita tengok soalan yang pernah keluar tahun 2016. Ya. Baik, bincangkan kesan proses penuaan terhadap penuaan penduduk terhadap pembangunan sosioekonomi. Baik, ya, walaupun 2016 soalan yang terkini baru ni pun ada juga pelajar confuse apa itu proses penuaan. Ya, proses penuaan ini merujuk kepada penduduk tua itu ramai. Okey? Baik. Jadi tengok tips dekat sini. Ya, soalan ni dia nak kesan. Jadi kesan mesti beri kesan positif dan juga kesan negatif. At least satu. 5 nisbah 1 ke, 1 nisbah 5 ke, ya, atau sebaliknya lah. Dan kamu kena tengok dia nak kesan kepada apa? Sosioekonomi. Ya, jadi bila sosioekonomi melibatkan apa-apa sahaja
yang melibatkan kemudahan-kemudahan yang ada, ya, dari segi pasaran boleh, dari segi peluang pekerjaan jadi semakin terhad, ramai sangat orang tua, jadi lambat pencen, bila lambat pencen generasi baru tak dapat peluang pekerjaan, wujud persaingan. Okey. Jadi boleh bagi yang positif, boleh bagi yang negatif lah. Okey, dan bila soalan bincangkan, berilah kesimpulan yang mantap. Okey. Baik, contoh jawapan yang boleh diberikan ialah nisbah tanggungan meningkat. Ini bila ramai golongan tua, maka nisbah tanggungan meningkat. Golongan dewasa perlu menanggung golongan tua dan kos hidup akan bertambah. Jadi tengok tips bila kesan, mesti bagi kesan positif dan negatif dalam geografi manusia bahagian B. Apa jadi kalau kamu tak bagi kesan positif dan kesan negatif? Maksimum markah yang kamu boleh dapat ialah 5 kali 2, 10 markah saja. Kamu akan kehilangan 3 markah. Markah kesimpulan tak ada. Markah untuk soalan kesan yang satu lagi pun tak ada. Walaupun kamu bagi 6 kesan positif, kita hanya boleh terima 5 sahaja. Yang satu lagi tu kena reject. Baik, contoh kesimpulan yang mantap. Kesimpulannya, proses penuaan penduduk telah memberi kesan terhadap pembangunan sosioekonomi. Tadi dah sikit soalan kat situ. Oleh itu, bila dia bagi kesan kepada pembangunan sosioekonomi, oleh itu generasi muda perlu mengambil peluang, menimba sebanyak pengetahuan, kemahiran daripada generasi lama bagi memantapkan pembangunan sesebuah kawasan. Ini contohlah. Contoh. Baik, jadi kena ingat kalau kamu tengok skema-skema jawapan yang lama, ada sedikit perubahan dalam membuat kesimpulan dalam 3 tahun, 2 tahun yang terakhir, kamu tidak boleh senaraikan semula isi utama. Jadi berhati-hati bila kamu tengok soalan sebenar, skema yang ada dalam kesimpulan. Kalau yang lama kita terima senaraikan semula isi utama, tetapi 2 tahun terakhir ini kamu mestilah memberikan idea lain, tak boleh senaraikan isi utama. Okey, seterusnya kita tengok tahun 2017. Jelaskan 2 kesan negatif. Yang ni direct, dia nak negatif. Proses endogenik terhadap alam sekitar manusia. Baik kalau kamu tak bagi kesan negatif, nanti kamu akan kehilangan markah. Baik. Kesan negatif terhadap alam sekitar manusia, harta benda musnah. Bekalan makanan terputus. Menghalang kegiatan ekonomi. Jadi mesti sebut punca. Kalau tak ada punca, hilanglah markah. Tengok kamu bagi kesan je. Tak ada punca. Kalau bagi kesan saja dapat 1 markah. Kalau kamu bagi punca sahaja 0 markah. Jadi dia mesti ada kesan negatif tersebut. Kemusnahan harta benda ni dia berpunca daripada apa? Gunung berapi ke, letus gempa bumi ke, tsunami ke, kamu kena bagi kesan, baru kamu boleh dapat 2 markah tersebut. Kalau tak, kamu hanya boleh dapat maksimum 2 markah sahaja. Baik, soalan seterusnya ialah sejauh manakah proses geomorfologi di permukaan bumi dipengaruhi oleh bahangan suria. Tadi dah pun kita lihat. Jadi kena ingat istilah yang berkait rapat dengan proses geomorfologi. Dan mesti dalam huraian itu kaitkan dengan bahangan suria. Jadi boleh pilih semua unsur-unsur yang ada dalam proses geomorfologi. Contoh, luluh hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan, pemendapan. 5. 5. Tapi soalan 3 markah, 13 markah, nak cari mana pula? Jadi luluh hawa itu kamu boleh ambil luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia. Okey. Hakisan pun sama, boleh ambil hakisan permukaan, boleh ambil hakisan sungai, boleh ambil hakisan ombak. Jadi ada banyak proses geomorfologi yang berlaku, dan dalam huraian mesti kamu kaitkan dengan bahangan suria. Kalau kamu tak ada sebut bahangan suria, peranan bahangan suria dalam mempengaruhi proses-proses yang ada dalam geomorfologi, jadi jawapan kamu akan jadi umum. Okey. Jadi tips dekat sini, soalan sejauh manakah, sebagaimana yang cikgu dah terangkan tadi, mesti ada penegasan dan mesti ada faktor lain.
Baik, seterusnya kesan penerimaan bahangan suria yang rendah semasa musim sejuk terhadap aktiviti manusia. Yang ini pun majoriti pelajar pada peringkat awal hari itu kehilangan hampir keseluruhan markah. Maksimum boleh dapat 2 markah sahaja sebab pelajar sebut salji. Okey, jadi soalan kesan. Dalam geografi alam sekitar fizikal, kamu kena bagi kesan dia. Apa yang berlaku? Untuk kesan gerakan jisim, kamu nampak apa? Kesan banjir, kamu nampak apa? Kesan letusan gunung berapi, apa berlaku pada ketika itu? Baru kaitkan dengan soalan yang kedua. Aktiviti manusia ke, alam sekitar fizikal ke. Okey? Jadi berhati-hati soalan kesan dalam geografi fizikal. Ya, dalam bahagian E. Baik, kesan penerimaan bahangan suria yang rendah. Baik, bila suhu rendah, bahangan suria rendah dekat kawasan 4 musim, ya, semasa musim sejuk, apa berlaku? Jadi itu yang kamu kena bagi kesan, tanah beku, udara sejuk, permukaan bumi dilitupi salji, tasik beku, getah pokok beku, baru kaitkan dengan aktiviti manusia. Baru kaitkan dengan aktiviti pertanian, aktiviti perindustrian, aktiviti pembalakan, aktiviti pelancongan. Okey, jadi kamu tengok tips kat sini, kesan tidak boleh berulang. Kesan yang ada kat depan ni tidak boleh berulang. Ya, apa jadi pada pelajar yang jawab soalan ni pada ketika soalan ini dikemukakan? Kebanyakan pelajar jawab aktiviti manusia. Aktiviti pertanian, aktiviti perindustrian, aktiviti pelancongan, aktiviti rekreasi, aktiviti perikanan, semua dikaitkan dengan salji. Jadi maksimum pelajar ni dapat 2 daripada 12 markah yang diperuntukkan. Okey. Baik, ya, kesan tak boleh berulang, ya. Aktiviti boleh berulang, kalau bagi aktiviti saja 0 markah keseluruhan. Okey. Jadi berhati-hati. Ini yang biasa berlaku pada pelajar semester 1. Okey, yang seterusnya bincangkan kesan pertambahan penduduk bandar yang pesat terhadap sosioekonomi. Ini direct. Baik, yang ini bila soalan manusia, jangan kamu fikir macam kamu jawab soalan fizikal tadi. Okey, kalau soalan fizikal tadi, kesan kena bagi kesan dia dulu. Ya? Kesan banjir, apa jadi pada ketika itu? Kesan gerakan jisim, apa nampak pada ketika itu? Kesan tanah runtuh, apa berlaku pada ketika tanah itu runtuh? Kesan penerimaan bahangan suria, apa yang berlaku pada ketika itu? Okey, jadi baru kaitkan dengan manusia. Tetapi kalau soalan dalam geografi manusia, dia direct. Kesan pertambahan penduduk bandar, jangan kamu fikir pula kalau penduduk bandar berlaku apa jadi? Kamu terus kepada sosioekonomi. Baik, bila sosioekonomi nak cerita apa? Cerita macam tadi yang cikgu bagi senaraikan. Sosioekonomi itu yang umum. Ya, sosioekonomi boleh masuk. Bila sebut sosioekonomi sahaja, tenaga buruh, infrastruktur, jaringan pengangkutan, pasaran, perumahan ni sebab kesan negatif, ya. Kamu boleh sebut bandar baru, kamu boleh kaitkan kesan pengganda, itu adalah berkait dengan sosioekonomi. Okey, jadi apa berlaku? Ya, tenaga buruh. Sebab nak tengok di bandar, kesan pertambahan penduduk bandar yang pesat terhadap sosioekonomi penduduk bandar. Jadi dia merujuk penduduk yang datang kat bandar tu. Tenaga buruh, kalau dah ramai sangat orang, cukup. Tapi kamu boleh juga bagi kesan negatif untuk tenaga buruh ini. Persaingan peluang pekerjaan. Itu kesan negatif dalam ekonomi. Boleh masuk sebab dalam geografi manusia, bila ada kesan, mesti bagi kesan positif, mesti bagi kesan negatif. Okey, infrastruktur semakin meningkat. Permintaan kemudahan, jaringan pengangkutan akan meningkat. Jadi banyaklah laluan jalan raya bertingkat dibina di bandar-bandar bagi memenuhi, menampung jumlah penduduk yang ramai. Disebabkan apa? Jumlah kenderaan juga akan bertambah. Ataupun kemudahan kereta api elektrik, monorail, komuter dan sebagainya akan dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan penduduk. Penduduk ramai, apa baiknya? Kemudahan pasaran akan meningkat. Bila ramai, perluasan barangan, perkhidmatan, makin lama makin bertambah. Tapi ada juga kesan yang tidak baik, berlakunya masalah perumahan, ya,
Boleh tak kita bagi masalah pencemaran kat sini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini sosioekonomi. Tetapi kamu boleh kualiti hidup, kamu boleh masukkan. Ya, penularan wabak penyakit boleh masukkan kat situ. Ya, kesan daripada pertambahan penduduk. Ya, okey. Baik, yang seterusnya kita tengok tahu yang terakhir soalan 2019, kita buat sampai 2019 saja. Bincangkan 6 kesan pergerakan jisim aktiviti manusia. Kena bagi dulu bila gerakan jisim berlaku apa jadi? Jalan rosak, harta benda musnah, bekalan air musnah, bekalan elektrik akan musnah. Macam yang baru berlaku lah, banjir. Banjir tersebut juga adalah kesan daripada gerakan jisim. Kepala air macam dekat Gunung Jerai, itu semua adalah gerakan jisim. Ya, aliran lumpur itu adalah gerakan jisim. Tanah runtuh itu juga adalah gerakan jisim. Jadi bila jalan rosak, apa aktiviti manusia yang terjejas? Sistem pengangkutan akan terganggu. Ya, jalan raya terputus. Ya, tak boleh dihubungi. Ya, jambatan putus. Ya, tak dapat dihubungi. Tanah runtuh macam Cameron Highland kan. Berlakunya runtuhan tanah. Ya, aliran lumpur itu semua gerakan jisim. Ya, jadi kamu kena terangkan apakah aktiviti manusia yang boleh terjejas akibat daripada gerakan jisim. Kemusnahan bekalan elektrik. Ya, jadi akan berlaku gangguan dalam sistem, dalam aktiviti domestik, aktiviti perniagaan. Ya, jadi bila soalan aktiviti manusia ini duduk di belakang dalam geografi fizikal, maka huraian isi boleh berulang, kesan ini tidak boleh berulang. Dan akhir sekali kena masukkan kesimpulan yang mantap. Baik, ada soalan yang berkaitan dengan proses. Ya, proses, contohnya huraikan bagaimana proses pembentukan tasik ladang berlaku. Ini soalan dah lama dah keluar. Ya, dah lama dah soalan bentuk-bentuk macam ini tak keluar. Jadi kamu standby juga. Ya, bagaimana proses pembentukan satu-satu bentuk muka bumi itu berlaku. Baik ya, contohnya bagaimana proses letusan gunung berapi. Bagaimana proses pembentukan jeram? Bagaimana proses pembentukan air terjun? Bagaimana proses pembentukan pantai berpasir? Bagaimana proses pembentukan beting pasir? Bagaimana proses pembentukan gerbang laut? Ya, jadi mesti kamu tahu nak hurai bagaimana proses pembentukan satu-satu bentuk muka bumi dalam geomorfologi itu berlaku. Okey, jadi dalam soalan proses yang kalau macam inilah, ya, dalam soalan struktur 5 markah, bila 5 markah mesti ada 5 step. Okey, tips kat sini dalam satu perenggan bermula dan berakhir ada proses yang berturutan. Jadi jangan langkah-langkah lah. Ya, proses pembentukan tasik ladang dekat mana? Dekat sungai yang berliku. Hakisan akan berlaku pada likuan luar. Pemendapan berlaku dalam bahagian yang dalam. Berterusan likuan terpenggal. Akhirnya tasik ladang akan terbentuk. Setiap proses ni satu markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Baik, ni contoh soalan bagaimanakah? Ya, tadi dah terangkan pun. Bagaimanakah? Ya, bagaimanakah? Dalam latihan-latihan cikgu dah banyak kali bagi kan. Bagaimanakah tenaga suria mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan tropikal lembap? Baik, tips dekat sini kalau soalan bagaimanakah mesti ada A, K, P. Ya, bagaimanakah? Ataupun I, K, P. Ya, isi, proses, kesan. Ya, yang ini aktiviti, proses, kesan. Ya, sebab dia nak tanya bagaimana tenaga suria mempengaruhi aktiviti manusia. A, K, P, aktiviti. Ya, APK lah, silap lah cikgu. Ya, AKP pula, APK, aktiviti, proses, kesan. Ya, IPK, silap ya, AKP pula jadinya. AKP ni kaki tangan sokongan, okey. IPK, APK, ya, tak boleh nak betulkan kat sini. Ya. Baik, jadi kamu kena bagi apa aktivitinya, ya, prosesnya, ya. Lepas tu kalau aktiviti carilah, tengoklah apa aktiviti yang bersesuaian, ya. Aktiviti manusia apa? Yang tadilah. Perikanan, pelancongan, pembalakan, ya, pertanian, pelombongan, apa-apa saja aktiviti manusia yang bersesuaian dengan tenaga suria ni. Lepas tu kamu kena huraikan prosesnya.
bagaimana tenaga suria ini boleh mempengaruhi aktiviti tersebut. Jadi kamu cuma kena boleh bagi cukup ya suhu yang tinggi, ya panas dan lembap sepanjang tahun, ya jumlah pancaran matahari yang banyak, ya. Lepas tu apa kesan? Ya contoh, ya. Aktiviti perikanan. Tenaga suria yang cukup menggalakkan pertumbuhan plankton. Plankton tu apa? Plankton tu makanan ikan. Jadi bila pertumbuhan plankton ini banyak, maka ikan boleh mendapatkan bekalan makanan, maka pembesaran, pembiakan ikan akan berlaku, maka sumber ikan berterusan. Jadi aktiviti perikanan dapat dijalankan. Baik, kalau aktiviti pembalakan, ya, penerimaan sinaran matahari yang tinggi menggalakkan proses fotosintesis. Ya, pokok tumbuh dengan subur, maka bakalan balak yang berpanjangan, berterusan, maka aktiviti pembalakan boleh dijalankan. Cuma di negara kita Malaysia lah, aktiviti pembalakan yang dijalankan tidak digantikan semula. Kalau dekat negara lain, satu pokok ditebang diganti dengan 5 pokok. Dekat negara kita Malaysia, satu pokok ditebang nak ganti satu pun susah. Jadi apa implikasinya? Itu yang berlaku sekarang. Ya. Itu yang berlaku sekarang. Bila banjir berlaku, kayu balak banyak sampai ya, dekat kawasan-kawasan tanah rendah. Ya, mengalir daripada kawasan tanah tinggi ke kawasan tanah pamah. Ya, pokok telah digundulkan. Ya. Okey, ini contohlah aktiviti perikanan, bagaimana prosesnya, lepas tu apa kesannya. Ya. Kalau aktiviti pelancongan, dekat negara Malaysia, tenaga suria yang mencukupi ya, menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong asing untuk menjalankan aktiviti berjemur pun boleh. Ataupun kalau kita tengok aktiviti pelancongan, sinaran matahari tinggi menggalakkan pertumbuhan terumbu karang. Ya, dia memerlukan suhu yang sesuai 27 darjah Celsius, menghasilkan landscape yang menarik, menjadi tarikan pelancongan. Itu contoh. Okey, jadi yang terakhir itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jadi percaya atau tidak tu sebenarnya adalah atas pilihan sendiri. Jadi cikgu harap sangat ya, apa sahaja perkongsian kita pada hari ini akan memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan apa yang kita kongsikan pada hari ini, ya mungkin dalam tempoh masa yang singkat mungkin kamu tak boleh nak catch up semua, tapi kamu boleh applykan. Lepas ni cikgu akan bagikan dia punya rakamannya untuk kamu tengok balik semula. Kamu boleh applykan dalam latihan-latihan yang dikemukakan. Ya, jadi percaya atau tidak tu atas pilihan sendiri. Cikgu cuma boleh memberikanlah laluan, dorongan dan sebagainya, tetapi usaha itu terletak pada diri kamu masing-masing. Ya. Jadi itu perkongsian kita pada hari ini. Cikgu mengharapkan ya, agar perkongsian kita pada hari ini akan memberikan manfaat yang sangat besar ya pada kamu semua.